Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara pada malam ini untuk membawa isu-isu terkini. Dan malam ni saudara, kita akan kupas berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Begitu juga dengan keputusan kerajaan hari ini untuk mengampungkan harga ayam. Jadi ini antara dua perkara utama yang insya-Allah kita akan kupas dengan panjang lebar pada malam ni. Sesiapa yang nak bersama dengan kita, nak bertanya soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 0194819495 0194819495. Jadi malam ni siapa yang nak tanya soalan juga boleh masuk dalam live saya di TikTok Datuk Lokman Adam ataupun boleh komen di WhatsApp di WhatsApp. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan soalan-soalan daripada studio. Silakan. Okey, Dok. Dalam sesi podcast keluar sekejap, Dok, bersama dengan Tengku Mahkota Johor, Tengku Mahkota Johor ada mendedahkan bahawa Sultan Johor murka terhadap Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana mendahului baginda dalam pelantikan Menteri Besar sewaktu pilihan raya negeri Johor. Betul ke, Dok? Okey. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Kebawah Tuanku lah, sebab sebenarnya sebelum ni saya ada cakap tentang isu ni, tapi mungkin orang tak percaya sebab orang menyerang Datuk Seri Zahid, mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid telah menipu rakyat Johor. Konon-kononnya Datuk Seri Zahid lah yang menamakan Datuk Onn Hafiz sebagai Menteri Besar Johor. Sedangkan saya masih ingat lagi Datuk Seri Zahid beria mempertahankan Hasni Mohamad, walaupun akhirnya Hasni mengkhianati Datuk Seri Zahid dan mencemuh Datuk Seri Zahid. Tapi dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kebawah Tuanku Mahkota Johor, akhirnya orang tahu bahawa memang Datuk Seri Zahid beria. Sebelum pilihan raya di Johor, beliau mengatakan bahawa UMNO akan mencalonkan nama Datuk Seri Hasni Mohamad sebagai calon Menteri Besar. Lepas kita dah menang 2/3 pun, sekali lagi beliau mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa UMNO akan mencadangkan nama Hasni Mohamad sebagai calon Menteri Besar. Memang saya tak nafikan bahawa ketika itu baginda Tuanku murka. Pada ketika itu, sekarang dah okey dah. Sekarang dah okey. Pada ketika itu memang baginda Tuanku murka. Tapi saya lebih murka lah dengan manusia bernama Hasni Mohamad. Kerana walaupun Datuk Seri Zahid mempertahankan beliau bermati-matian, akhirnya apa dia buat pada Datuk Seri Zahid? Lepas pilihan raya, dia antara orang yang menandatangani SD memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Lepas pilihan raya, dia mengatakan bahawa beliau dibuli oleh UMNO Pusat. Tak ke gila ni kenyataan ni? Padahal Datuk Seri Zahid betul-betul all out, betul-betul percaya. Ini kelemahan Datuk Seri Zahid lah. Dia ingat semua orang baik macam dia. So, dia gagal untuk menilai siapa tu Hasni Mohamad. Kita pun tahu Hasni ni memang kiblat dia dengan Hishamuddin Tunusi. Memanglah dia akan ikut apa Hishamuddin cakap. Hishamuddin suruh sokong Muhyiddin, dia sokonglah Muhyiddin. Pada ketika itu sepatutnya dia lebih tahu bahawa baginda Tuanku lagilah murka kepada manusia bernama Muhyiddin Yassin. Bukan setakat baginda Tuanku murka kepada Muhyiddin, almarhum Sultan Iskandar lagi murka. Saya masih ingat lagi ketika almarhum meninggal dunia, Muhyiddin nak terus pergi istana pun tak boleh, kena standby dekat, kalau tak silap saya masa tu hotel tu dipanggil
Hayat Sarjana. Sekarang dipanggil apa? Tristel. Tristel Johor. Mungkin lah kan? Saya masih ingat lagi. Dia tak boleh terus pergi memberikan penghormatan terakhir. Jadi ini cerita yang lepas, cerita yang lepas masa pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Johor. Tapi sekarang dah okey dah, tak ada masalah. Okey? Betul. Yang pasal Hasni dia tu macam kita tengok. Dia bukanlah apa ni, Dato' Zahid mendahului tuanku. Sebagai ketua parti, memang dia boleh mencadangkan nama. Ini kita kena faham. Tugas kita ahli politik, tugas kita ialah memenangi pilihan raya. Lepas memenangi pilihan raya, kita boleh mencadangkan sahaja. Tetapi kuasa mutlak untuk memutuskan siapa yang patut dipilih menjadi Menteri Besar ialah kuasa Kebahagiaan Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kalau di peringkat pusat, sama juga. Kita boleh bekerja keras untuk memastikan kita menang pilihan raya, dan menang pilihan raya, kita hantar nama untuk mencadangkan siapa Perdana Menteri. Tetapi kuasa mutlak terletak di tangan Kebahagiaan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang nak dipilih. Dan dalam konteks Johor, walaupun UMNO hanya mencadangkan satu nama, ini hak tuanku kalau dia kata dia nak 3 nama. Tak ada orang boleh ingkar. Dan 3 nama tu pun, kalau tuanku nak suruh letak nama orang lain, kita kena tahulah itu memang kuasa Kebahagiaan tuanku. Tidak ada orang boleh mempertikaikannya. Itu adalah harapan Presiden Parti untuk Datuk Seri Hasni dikekalkan. Tapi saya rasa Datuk Seri Zahid pun mungkin menyesal memberikan nama Hasni, mempertahankan dia bermati-matian. Last kali dia khianat kita. Saya yakin Datuk Seri Zahid pun mungkin terkilat dengan apa yang berlaku. Okey? Okey Tok. Ya. Dalam podcast yang sama, keluar sekejap. Kalau untuk tengok masing-masing TMJ, KJ dan Syahril Hamdan ada mengeluarkan pandangan mereka terhadap prestasi PMX tu. Boleh Tok ulas sikit? Itu hak masing-masing lah, hak masing-masing. Macam KJ Poyo ni dia kata dia bagi PMX B-. Syahril Hamdan okey sikit, dia kata dia bagi PMX A- kan. Tapi satu bagus kenyataan yang dikeluarkan oleh TMJ, dia cukup rasional, dia beritahu bahawa PMX memang ada kemahuan untuk melakukan perubahan, untuk buat benda yang baik untuk negara ni. Cuma dia kata mungkin tim pasukan PMX tu tak cukup kuat lah. Mungkin yalah, kita kena faham satu bahawa kebanyakan yang dalam tim ni ialah muka-muka baru, orang-orang baru, di bawah kepimpinan baru Datuk Seri Anwar. Sudah pastilah kalau tidak ada pengalaman, belum pernah jadi menteri, mesti ada kelemahan di sana sikit, di sini sikit, biasa. Tetapi saya setuju dengan pandangan TMJ mengatakan bahawa PMX mewarisi sebuah kerajaan yang mewarisi hutang 1.5 trilion. Hutang ni datang dari mana? Hutang ni datangnya daripada Atuk Mahathir Mohamad dan juga daripada abah kau, Muhyiddin Yassin. So sudah pastilah dalam keadaan dia mewarisi sebuah negara yang mempunyai beban hutang yang begitu tinggi sehingga 82% berbanding dengan GDP kita, berbanding dengan dulu Datuk Seri Najib tinggalkan dengan 686.8 bilion. Hutang kita cuma 50.8% berbanding GDP. Jadi sudah pastilah tak banyak benda yang boleh dibuat oleh Datuk Seri Anwar.
kerana financial constraint. Dan yang kedua, sudah pasti Dato' Seri Anwar tidak mahu melihat kredit rating Malaysia ni semakin parah dengan menambah beban hutang. Kita boleh je tambah beban hutang, boleh. Tapi kredit rating kita nanti akan lebih teruk. Bila kredit rating kita teruk, kita nak pinjam duit orang pun kita kena bayar interest yang jauh lebih tinggi. Dan sudah pastilah sudah pasti banyaklah side effect lain yang akan dihadapi oleh negara kalau Dato' Seri Anwar ni jenis orang yang boros dan berbelanja mengikut sesuka hati dia seperti mana Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. So memang kita tak semewah, belanja tak semewah macam zaman Mahathir dan Muhyiddin. Dan ini juga ada kesan juga, bila kita tidak berbelanja, kita lebih berhati-hati untuk berbelanja, maka kecairan di pasaran itu akan berkurangan juga. Ini pun sebenarnya adalah benda yang tak bagus. Cuma Dato' Seri Anwar cuba nak accommodate ataupun nak replace kehilangan itu dengan membawa masuk foreign direct investment. Itu sebab dia merata tempat, merata dunia dia pergi. Dia pergi jumpa dengan pelabur-pelabur, jumpa dengan ketua-ketua negara, pulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara yang sebelum ni Mahathir buat angkara. So Alhamdulillah kita tengok banyak. Kalau dulu King Salman ni tak mau jumpa lah Malaysia ni, senang cerita, betul tak? Tetapi Alhamdulillah hari ini Dato' Seri Anwar disambut dengan baik oleh Prince Salman, Prince Muhammad bin Salman, Perdana Menteri Saudi Arabia. Ini satu benda perkembangan yang sangat positif. Dia pergi ke negara-negara Arab yang lain pun disambut dengan baik, pergi ke China, pergi ke mana pun, Alhamdulillah. So banyaklah perubahan yang dibawa.